Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuruddin wa ala alihi washabihi ajmain. Hari ini sambungan iaitu natijah ataupun nasihat daripada Al-Imam Ghazali kepada bekas muridnya. Nasihat yang ke-22. Lalu kita mempelajari nasihat yang ke-21. Ya. 21-20. Hakikat ikhlas dengan hakikat riak. Kita masuk riak dulu. Nasihat yang ke-21. Wahai anakku yang tercinta, kata Imam Ghazali dalam risalah. Apa makna risalah? Surat balasan. Tengok sini tu, surat balasan Al-Imam Ghazali kepada bekas anak muridnya. Nanti kata satu masa ini natijah bagus. Satu masa kamu dah besar, kamu dah bekerja ke apa ke saja, hantarlah surat kat ustaz. Macam tu. Tak kisahlah. Nanti ustaz akan jawab. Sama melalui WhatsApp atau melalui surat. Bagi nombor telefon rumah kamu di mana. Sebab kalau umur panjang, yalah, kita jumpa lagi. Sebab umat Nabi Muhammad ni umurnya antara 60 ke 70. Itu. Ya. Wasitin wa sab'in. Sitin wa sab'in. Antara 60 ke 70. 70 ke atas itu ekstra. Nah, jadi kita tak tentu umur kita. Jadi untuk pengetahuan kamu, inilah pengajaran Al-Imam Ghazali rahimahullah. Pelajarnya, bekas pelajarnya sangat rindu kepada Imam Ghazali. Lalu mengutus surat. Jadi Imam Ghazali membukukan surat yang dihantar kepada anak muridnya. Apa tujuan dia bukukan ni? Tujuan untuk memberi nasihat kepada anak muridnya dan memberi nasihat kepada orang awam termasuk kita. Okey. Ni melalui nasihat. Baik. Nasihat yang ke-21 cuba baca muka surat 43. Wahai anakku yang tercinta, dan engkau juga bertanya kepadaku. Anak murid tu dah bertanya kepadaku tentang riak. Apa makna riak? Riak itu sebenarnya lahir daripada rasa membesarkan makhluk. Riak itu berpunca dari membesarkan makhluk. Dia riak membesarkan, yang terlalu menghormati ketua dia. Riak juga namanya tu. Ya. Kita ni yang eloknya kita memuliakan, membesarkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini memuji sesama kita, sesama ihsan. Sebab itu kalau orang yang dipuji itu faham, dia akan jawab Alhamdulillah. Kalau dia tak faham, dia akan menjawab, kau tak kenal aku ke? Akulah yang paling hebat kat sini. Aku yang paling kuat makan. Aku yang paling, tu. Itu riak namanya. Faham tak? Faham tak Ustaz cakap ni? Maknanya kena faham lah. Kata-kata yang memberi natijah. Apa makna natijah? Pengajaran. Kesimpulan. Ni natijah. Baik. Apa dia katakan? Dan cara menghilangkan riak itu, bahawa engkau melihat makhluk ini diarahkan. Makhluk ini diarahkan oleh takdir Tuhan. Dan engkau merasakan bahawa mereka itu tidak ubahnya seperti benda-benda yang beku. Dan tidak mempunyai sebarang kemampuan untuk menyampaikan kerehatan atau kemudaratan. Manusia tak ada kuasa apa. Ya, manusia ni tidak ada kekuasa apa untuk memberi apa benda kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Macam tak seronok je kamu belajar ini, mata ke sana, mata ke sini.
Macam tak wujud ustaz di depan ni. Tengok mata ke sana, mata ke sini, kerontak sikit, tengok. Tak ada penumpuan. Inilah macam otak beku jadi. Belajar sungguh-sungguh lah. Tengok buku, tengok muka ustaz. Tengok buku, tengok muka ustaz. Ini tengok muka kawan. Buat apa? Faham? Jangan hayal. Belajar ni jangan hayal. Hayal ni tak ada mana pun. Faham? Riya arti pengertian sesuatu yang menjauhkan daripada perasaan yang ingin dipuji. Itu riya. Apa maksudnya? Riya ialah sesuatu yang mendatangkan daripada perkara yang ingin dipuji. Itu riya. Mengelakkan daripada riya, menjauhkan perkara-perkara yang menyebabkan kita dipuji. Faham tak? Tahu dipuji? Cantiknya mata kamu, aku ni siapa? Tu riak lah. Cantiknya hidung kamu mancung macam Ustaz. Aku keturunan mamak, kata dia. Aku ni paling best lah, kata dia. Kemeknya hidung kamu, mana dia? Alah, aku memang keturunan orang Indonesia, hidung kemek-kemek, kata dia. Alah. Ya. Kalau kita keturunan Arab ke, keturunan apa, Pakistan ke, keturunan India ke, hidungnya tinggi-tinggi, moncong hidungnya. Tapi kamu ni orang ASEAN. Orang ASEAN ni keturunan siapa? Faham tak Asia? Bukan Asia, ASEAN. Tengok. Hidung Jepun, hidung Korea. Tapi banyakkan Jepun dan Korea hidungnya dah di make up. Dibesar tinggikan. Di make up, dari make up. Diubah suai. Itu tak kira lah, tak tahulah ada cara dia. Kamu pun boleh juga kalau nak buat hidung macam tu. Ya, taklah kemek hidung ngek. Yang penting hidung ni Allah bagi untuk mudah bernafas, mudah mencium bau harum ke, bau busuk ke, itu hidung. Itu dah datang. Faham tu? Baik. Jadi tak ubahlah makhluk ini. Kalau kita puji makhluk seolah-olah kita puji benda. Okey. Apalah lagi, ini syaitan betul lah. Baik. Tetapi jika engkau melihat kepada makhluk ini dan engkau merasakan bahawa mereka mempunyai kekuasaan dan kehendak, maka sifat riya itu tidak akan hilang daripada dirinya. Riya itu tidak ada hilang pada dirinya kerana dia tidak apa? Kerana dia tidak mempunyai kekuatan. Yang lain mana? Ya. Lain kali pukul 9 datang sini sampai sini. Tak payah disuruh lah ya. Setiap hari Rabu. Kecuali hari yang esok Ustaz ada perjanjian doktor, tukarlah, akan bagi tahu. Baik. Tu ya, muka surat. Kita sambung muka surat 44. Ya ayyuhal walad. Muka surat 44. Nasihat Al-Imam Ghazali kepada murid yang tercinta, murid yang disayangi. Murid ni kalau dia sayang kepada gurunya, dia rindu, dia minta nasihat. Tapi kalau murid ni tak sayang pada gurunya, lantak kau hidup ke mati guru. Sampai tak kenal. Ustaz kenal guru-guru Ustaz. Guru yang pertama siapa, guru yang kedua siapa. Sampai sekarang termaktub. Ingat, insya-Allah. Ya. Guru pertama Ustaz adalah bapa sendiri, pertama. Guru mengaji lah. Guru kedua arwah abang ipar Ustaz. Guru ketiga Haji Mak Behal. Nama jiran sebelah. Jiran rumah. Dah uzur dah sekarang. Guru keempat Kiai Haji Masruk. Ada guru keempat. Jadi kita kenal lah guru-guru kita.
Bila kita masuk pondok, guru kita ingat siapa guru kita. Kena ingat siapa guru-guru kita. Itu namanya kita jadi murid yang mursal. Tahu mursal? Murid yang ingat setia. Mursal boleh ganti. Bila kamu nanti jadi guru, ataupun kamu jadi ustaz, atau kamu jadi pemimpin, kamu kena ingat guru kamu. Bila kamu selalu ingat guru kamu, kamu akan membacakan Ummul Fatihah kalau dia sudah meninggal. Pertama apa kita baca? Kepada Rasulullah dan ahli keluarga dia. Ini jadikan amalan. Ya, kalau kita bangun pagi ke, kita lepas sembahyang tahajud ke, kita sembahyang, lepas sembahyang taubat, ya, sembahyang witir, apa saja. Lepas tu kita jangan lupa kita membaca Ummul Fatihah. Ya, kalau cakap Arabnya ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa tabi'ina 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 lahum bi ihsan ila yaumiddin. Aduh, maknanya kepada arwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, keturunan baginda, para sahabat yang taat kepada baginda, itu kena bagi tiap-tiap kalau kita lepas sembahyang. Barulah kedua, summa ila arwahi, kemudian diberikan Ummul Fatihah bacaan ini kepada siapa? Fatihah kedua, iaitu kepada ibu bapa, walidini kalau bapakku. Kalau jamak dalam kamu majlis, walidina. Faham tu? Wa walidihim. Kenapa wa walidihim? Kepada mak bapak yang telah kembali ke rahmatullah. Wa mu'alimina, guru-guru kami. Wa mu'alimini, guru-guruku. Tu. Jadi kita kena bagi sedekah dia. Sebab kita nak bayar ilmu guru ni tak terbayar. Betul. Tak terbayar. Jadi kita bayar dengan bacaan-bacaan terbaik. Ummul Fatihah, surah Qul, ya. Qul ada 3 Qul. Qul Allahu Ahad, Allahu Samad, Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun, tak kiralah 3 Qul. Jadi kita itulah sedekah yang paling bagus bagi guru-guru kita. Sebab ini amalan ustaz sekali. Ustaz selalu mesti kirim. Pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri dia, anak cucu dia, para sahabat, bi ashabihi, ashabil kiram, sahabat yang dimuliakan. Nah, siapa sahabat tu ramailah. Yang terkenal Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, ya, Utsman bin Affan, Ali karramallahu wajhah, ya, Umar bin As, banyak lagi sahabat Rasulullah yang korban untuk menegakkan agama Allah. Jihad fi sabilillah. Cuba bayangkan, sahabat ni berjuang, hartanya tinggal di Mekah kerana nak ikut Rasulullah ke Madinah, berjuang kerana agama. Ini bukan untuk mencari dunia, tapi untuk akhirat. Baik, kita masuk yang kedua tadi. Wahai anakku, tajuknya jangan engkau banyak bertanya, tetapi hendaklah engkau banyak beramal. Ditanya, amal tidak. Nah, itu sebabnya kelas-kelas dewasa di masjid, kalau ustaz selalu mengesurkan, dah ada kelas kita, dah belajar, kita buatkan satu hari khas untuk benda-benda yang penting. Ustaz dulu ada rasa letak sini, iaitu bacaan maksurat. Ada lagi tak? Kat mana? Ada kau buat tak? Ada kamu buat tak? Kena kita ulang balik lah bacaan maksurat. Nanti sekarang ustaz buat di masjid-masjid, adakan bacaan maksurat, bacaan pelembut hati, penenang jiwa, murah rezeki, hidup bahagia, keluarga sakinah. Apa dia?
Maksurat itu pelembut hati, penenang jiwa, pemurah rezeki. Nah, mendatang keluarga sakinah. Ada 4. Pelembut, hati lembut, tak degil, tenang jiwa, tak sibuk, gelabah hidup, ya tak? Senang jiwa, ya. Murah rezeki. Kamu belajar kat sini, mak bapak kamu rezeki murah, nak tak? Ni puncanya daripada anak belajar agama, mak bapak apa? Murah rezekinya, melimpah ruah, sihat tubuh badannya, tu rezeki lah. Orang sihat tubuh badan tu rezeki tak? Rezeki. Dapat dia mak makan rezeki tak? Sedap masuk dalam sini, oh, alhamdulillah rezeki tak? Rezeki. Yang tak ada rezeki masuk hos, susu masuk. Itu tinggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditarik rezeki dah. Tu. Itu kamu tak tengok ke orang yang kena macam tu? Pergi hospital tengok, dah tak boleh dah. Sini tak mau makan dah, masuk tak ada dah, semua tak boleh dah. Bila masuk je keluar balik. Terpaksa masuk hos. Tahu hos? Masuk hidung. Masuk susu. Kadang-kadang keluar balik. Tu. Itu namanya waktu nazak. Tahu waktu nazak? Tak boleh buat apa dah. Jadi kita sebelum nazak, kita usaha. Jadi banyakkan baca maksurat, surat duha. Penting, benda-benda ni penting. Sebab itulah Ustaz bila Izzati ni kena solat duha. Walaupun 2 rakaat. Tapi berjemaah. Kamu ada solat duha tak tadi? Berjemaah. Berjemaah ada seorang-seorang? Siapa imam? Alhamdulillah. Ada imam. Ayo sembunyi kat belakang imamnya. Bimbing adik-adik kamu ni, bimbing. Ya, sebab sana tak ada lagi ustazah. Ya, kamulah harap. Panggil asraf bahaya. Siapa mimpin? Qiyamul Lail ada buat tak? Ada ya, pimpin lah. Sebab kita daripada sekarang lah latih diri kita, ya, dengan adik-adik kita latih. InsyaAllah dengan latihan kita nanti kita mendapatkan ahli keluarga yang sakinah. Apa makna sakinah? Bahagia. Tak ada masalah hutang piutang, tak ada masalah. Kita bila hidup sakinah yang paling senang. Keluarga kita tak ada perkelahian, tak ada bergaduh, rebut kuasa lah apa, tidak. Ini kadang-kadang berebut hartanya lah. Kadang-kadang hartanya 2 pokok je, peninggalan bapak, bergaduh. Itulah tu kata orang. Pernah ustaz nguruskan pusaka ni. Pergi ke mana? Ngurusan pusaka pergi ke mahkamah syar'i untuk pusaka. Peguam bela, jumpa orang bela meluluskan kita ni, tanah ni layak dibagi pada siapa-siapa. Tu melalui mahkamah. Ada ni kalau pejabat tanah pun ada. Peguam bela atau peguam syariah. Ini kali datang adalah kebun tu kata dalam seka setengah aja. Yang datang dekat 15 orang. Seka setengah bagi 15 orang macam mana? Seka setengah tu berapa pokok? Ya tak? Seka tu habis-habis tinggi lingkungan. Kalau kelapa lah, kelapa niok ni, kelapa santan, paling-paling tinggi 25 pokok je. Tak banyak. 25 pokok. Kalau nak bagi seorang sepokok, alah macam mana nak jaga? Itulah. Tapi kalau orang sabar, orang pandai, okeylah sekarang. Tanah ini dibagi ataupun dikongsi sama, tukang jaga satu. Tapi ialah nak amanah ni nampak duit lupa tak? Kita kadang-kadang nampak amanah dapat duit, Allah lupa. Tak ingat dah. Adik-beradik dia makan seorang, sedap je. Makan nasi dagang. Baik ya. Wahai anakku yang tercinta, kata Imam Ghazali, apa yang masih baki daripada pertanyaanmu adalah telah
tertulis jawapannya di dalam kitab-kitab karanganku ini. Inilah semua dalam kitab ni. Apa dia? Maka carilah di sana dan menulis setengah daripadanya adalah haram, yakni kerana ia adalah ilmu zuki. Ilmu zuki. Ilmu zuki, zuki beramalah. Ilmu zuki ni ada ilmu yang diharamkan. Kalau kita nak benda yang baik, ilmu yang dihalalkan. Dan beramalah dengan ilmu yang telah engkau ketahui, supaya terbuka bagimu hijab dinding. Hijab dinding ilmu yang belum engkau ketahui, supaya terbuka hatimu, hijab ya, daripada dinding tu tertutup, terbuka hati kamu. Wahai anakku yang tercinta, selepas hari ini janganlah engkau banyak bertanya kepadaku daripada segala kemuskilanmu, kecuali hanya dengan lidah hatimu. Dan ini adalah berdasarkan firman Allah, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Maksudnya, seandainya mereka bersabar menunggu sehingga engkau wahai Muhammad keluar menghadapi mereka, maka itu adalah sesungguhnya lebih baik bagi mereka. Jadi kita permasalahan kadang-kadang berpunca daripada kita kurang bermuhasabah. Apa Alif? Gerisah aja ponggongnya tu. Bisul lah. Baik. Kenapa kita gelisah? Dengar ni. Selalu orang yang gelisah tidak ada ketenangan jiwa. Gelabah tau, gelabah. Allah, ini tak buat lagi. Allah, ini tak buat lagi. Ini belum baca lagi. Tu gelabah. Kita ni bila duduk kat tempat madar Islam ni, kita banyakkan menghafaz. Jangan gelabah. Jangan banyak main. Sebab waktu ni lah otak-otak kamu masih terang. Tahu? Apa dia Alif? Pergilah. Makan kuat sangat. Baik ya. Masa inilah ya, Ustaz nasihatkan kamu. Masa inilah kamu kena tumpukan. Walaupun kamu malas macam mana pun, kamu malas macam mana, Ustaz tahu. Ustaz pernah muda, pernah jadi budak, bukan terus tua macam ni. Sekarang ni Ustaz gelar tua lah dah. Orang lama dah. Tapi otak yang cergas yang boleh mengingat pelajaran usia kamu ni lah. Nanti dah naik ke umur 40, lembab otak kita nak ingat. Nak ingat dunia aja, nak kali sana, nak buat kerja ni. Betul. Sekarang kamu nak fikir apa? Belajar aja. Pukul berapa? Nasi datang, sarapan datang. Kadang tengah hari sarapan, makanan tengah hari datang. Ada kamu nak pergi menebas rumput ke apa? Ada? Tak ada kan? Jadi macam mana? Kalau kamu tak boleh, benda yang untuk menumpukan supaya kamu mengikuti pelajaran ini pun susah. Nanti kamu dah keluar dari pondok ataupun daripada madrasah ini, kamu tak dapat membuat semua. Sebab gangguannya banyak. Di luar tu macam-macam gangguan. Gangguan handphone dah satu dah. Jadi sekarang lah kamu kena tumpukan. Buka muka surat dek. Oi, kamu tak baca, tak boleh jawi. Baru masuk jawi. Siapa yang tak boleh jawi, cuba angkat tangan. Baca jawi. Tak boleh.
Paksa diri boleh pandai. Nanti Ustaz ajarkan tulisan Jawi. Kamu pandai semua Jawi? Cuba angkat tangan yang pandai Jawi. Yang tak pandai? Tak pandai? Pandai. Yang tak pandai? Pandai? Pandai. Nanti Ustaz ajarkan tulisan Jawi, paling senang. Kalau boleh kamu ajarkanlah macam mana. Ya. Jawi paling senang. Kalau kita buat, dengar sini. Ustaz pernah menghadapi peperiksaan A-level Cambridge. Bukan O tu SPM. Ini A-level Cambridge, Singapura Cambridge. Jadi dengarlah sini, Ustaz bercakap, kamu bercakap macam mana nak dengar. Jadi Ustaz bertanya kepada orang yang menjaga peperiksaan daripada Singapura. Apa dia kata? Kita tanya, boleh tak saya buat karangan tulisan bahasa Melayu ini menggunakan tulisan Jawi? Apa jawab dia? Dia jawab, kami kalau tulisan Jawi, orang kami yang akan memeriksanya. Faham tak? Maknanya orang Melayu, orang yang faham Jawi. Kalau tulisan Rumi, kadang-kadang orang Cina pun boleh jadi pemeriksa. Dia akan menjawab soalan. Dia kata boleh. Bila boleh, apa lagi lah kita jawab dengan karangan guna tulisan Jawi. Rupanya dapat A. Semua dapat A. Sebab kita boleh jawab. Ini kelebihan. Walaupun negara Singapura itu negara pemerintahnya bukan orang Melayu, tetapi bila kita tanya, dia kata kami terima jawapan menggunakan tulisan Jawi. Saya pun jawab tulisan Jawi. Tahun berapa tu? Tahu? Tahun 84. Kamu tak lahir lagi. Ambil O-level Cambridge dengan A-level. A-level STPM lah kalau sini, kalau Melayu. Ataupun kalau kamu belajar nanti, kamu boleh ambil SPN dengan stamp. Tahu stamp? Sijil tinggi pelajaran. Di mana kamu je lah yang ada stamp. Sebab stamp itu tingkatan 6 tinggi. Agama boleh masuk Darul Quran, boleh masuk mana-mana yang boleh mendatangkan, boleh masuk ke universiti. Ya, kalau Darul Quran kamu di sana pun kamu boleh masuk, ambil diploma, ambil ijazah, ada. Semua ada dah. Bukan macam dulu, ni semua ada. Jadi janganlah kamu pergi yang jauh-jauh tu nak naik kapal terbang airport, susah je. PKP lagi, PKPD lagi. Tak payahlah. Duduk je kat negara kita Malaysia je. Boleh pun. Ya. Ustaz belajar di Malaysia je boleh ke? Tak? Jadi kita kena fikir. Tidak menyusahkan mak bapak nak tahu airport. Alah, susah oi. PKP lagi, alah. Balik daripada sana kena lagi 14 hari. Kena stop. Ya, kena jaga duduk di rumah. Baik. Apa dia katakan? Dan terimalah nasihat Al-Hadar alaihi salam ketika ia berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wala tas'alni an syai'in hatta ahdisa laka minhu zikra." Surah Al-Kahfi ayat 70. Surah Al-Kahfi ayat 70. Ustaz nak tanya kamu di sini, ada kamu tak baca surah Al-Mulk sebelum tidur? Ada? Nanti Ustaz akan bawa satu yang Ustaz photostat khas untuk kamu hafalkan, surah Al-Mulk. Satu surah Al-Mulk banyak faedahnya. Lepas tu surah Al-Kahfi, kisah apa? Dajjal. Kisah Dajjal. Kita ni kenapa manusia diganggu oleh Dajjal? Dajjal ni macam-macam sekarang.
Dajjal daripada ahli sains dan teknologi. Itu juga artikan Dajjal. Kamu kalau jumpa handphone ni, kamu duk main sibuk tu, itu usikkan Dajjal. Kamu sampai lupa sembahyang, lupa semuanya. Ya, itu dah usikkan Dajjal. Dajjal ni macam-macam cara. Dia mengganggu kita. Itu belum Dajjal yang betul-betul timbul daripada sungai keluar yang jadi menghancurkan semua. Ni baru ni usikkan Dajjal. Nanti satu masa duit kita ringgit pun tak laku dah. Betul. Nanti orang akan membeli secara dinar. Ya, dinar. Ini kisah diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Baik. Maksudnya, maka jangan engkau segera bertanya kepadaku tentang sesuatu sehingga sampai masanya aku akan memberitahu tentang hal itu kepadamu. Oleh kerana itu, jangan engkau terburu-buru hendak bertanya sebelum sampai masanya, dan apabila telah tiba masanya ketika itu, akan nampaklah segala-galanya bagimu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 37. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Selagi akan aku perlihatkan akan kamu akan tanda-tanda kebesaranku, maka jangan kamu terburu-buru mendesak aku. Kamu ni, jadi kita ni kalau boleh, umur-umur kamu ini umur yang lekat tau. Kamu ni macam plaster, tahu plaster? Tahu. Plaster ni, dia ada plaster Allah Rabbi, bercucuk-cucuk. Di perangai orang dulu yang ustaz baling dengan kitab ni, di perangai orang datang baru pula perangai macam tu. Ya. Ada dulu yang ustaz baling dengan kitab, dah berhenti dia tu. Kamu tak jumpa ya, Amin namanya. Waktu belajar cucuk-cucuk, ni baling pang kepala dia. Nak ustaz macam tu, buat macam tu nak? Nak tak? Salah siapa? Salah ustaz ke salah kamu? Salah dia. Salah kamu kan? Ustaz ngajar, kamu dah tak tengok kitab, kamu cucuk-cucuk. Kamu adik-beradik ke dua ni? Adik-beradik ke dua ni? Kembar. Patut cucuk-cucuk dalam perut cucuk, dah keluar lah cucuk-cucuk. Jangan gitu ya. Tolong tupu tengok muka orang tua ni. Nampak tak orang tua kat depan ni? Tengok muka orang tua ni. Tu nama nak belajar. Ya tak? Belajar ni kena tabah adik. Tabah ni hayal aja kejap-kejap. Tak? Abah nak balik, calik dulu lari. Dia tang bukang semua jari. Tapi mujur sekarang Alif dah bakal lah. Siapa nak kahwin dengan dia boleh lah. Dia dah bakal. Dulu dia tak bakal lagi, lari. Takut. Sekarang baru tahu ya, seronok tak belajar? Seronok tak? Itulah Alif. Dia tak ada dua, tak ada bar dia. Dia Alif je. Ke mana pun dia Alif. Tak ada bar, tak ada tar. Tapi dia baik. Tak dapat pun gentle. Gentle. Okey lah. Baik. Maka berjalanlah kamu, ya. Maka janganlah engkau bertanya sebelum tiba masanya, dan yakinlah bahawasanya engkau tidak akan sampai ke penghujung jalan kecuali apabila engkau terus berjalan. Kerana Allah menyatakan dalam firman-Nya, awalam yasiru fil ardi fayanzuru, dalam surah Fatir ayat 44. Maksudnya, apakah mereka tidak mahu berjalan di atas muka bumi ini, lalu mereka dapat melihat, yakni segala sesuatu, untuk menjadi iktibar. Jadi kita kena kat bumi ni kita berjalan. Daripada rumah kita berjalan ke tempat belajar. Dalam perjalanan kita tengok, tengok orang tu menyaga. Ni tengok kedai nak makan aja. Tengok orang tu susah, cari duit macam mana.
kita kena fikir. Ya. Kamu kena fikir. Orang bawa taksi tu susah tau. Nampak kamu senang orang bawa taksi tu. Ni, dia bawa taksi cari orang. Pelan, tangan kiri, tengok kanan, tengok kiri. Dan tu ada orang stop. Tanya nak ke mana? Saya nak pergi ke Coket misalnya lah. Berapa tambang? Tambang tu dah ditentukan dah ni. Kalau taksi sini ke Coket, kira lah dalam RM10. Mahalnya mahalnya. Habis itu yang paling murah. Okeylah RM9. Mahal lagi, nak RM2. Ada kepatut. Dari ceras nak RM2, dah tak jadi. Bukan senang buat taksi tu. Sampai tua-tua kadang nak turun daripada taksi tu, ya Allah, tegak dulu badannya. Sebab nak cari rezeki untuk kais pagi makan belum lagi nak bayar sewa taksi. Tu kan tu. Sebab kanun ni bila kamu tengok, kamu fikir, ingat orang bawa taksi tu senang? Oh, susah. Orang bawa bas pagi-pagi pukul 4.30 tu dah naik bas. Bas rapid tu Ustaz tahulah. Dulu stesen bas tu dekat rumah Ustaz di Sentul. Pukul Ustaz pergi masjid, dia pun pergi bawa bas. Maknanya pukul berapa dia? Awet. Pukul 3.30 tu dah tolak dari rumah. Sekarang yang bawa bas tu bukan lelaki semua, perempuan pun ada. Jadi kena fikir susahnya nak cari duit. Kamu tahu bulan-bulan dapat duit. Nanti satu masa kamu jadi seorang ibu, kalau umur panjang baru kau rasa, Allah, susahnya mak aku dulu. Tapi ibu bapa kita tak pernah mengeluh depan kita. Tak pernah mengeluh. Ya, bila kita kata, mak nak minta duit 100, mak nak beli ni, InsyaAllah nantilah ada rezeki. Dia tak ngeluh. Dia usaha mana dia dapat. Betul. Itulah kehidupan seorang ibu. Kehidupan seorang ayah. Satu masa kita akan merasai, apabila kita zalim dengan mak bapak kita, satu masa kita akan dizalimi oleh anak kita. Man zalamu zulima. Siapa menzalimi orang lain, nescaya suatu masa akan dizalimi oleh orang lain. Jangan main-main. Jadi kita berbuat baik dengan kedua ibu bapa kita, nanti suatu masa anak kita buat baik dengan kita. Betul. Kena terima hakikat. Itu memang natijahnya. Baik. Faham ya? Maka dia dijelaskan. Demi Allah, seandainya engkau terus berjalan, engkau akan melihat perkara-perkara yang sangat ajaib pada setiap tempat. Dan korbankanlah jiwamu untuk sampai ke sana. Kerana punca daripada segala kejayaan ini ialah pengorbanan jiwa raga kita. Seperti perkataan Zunun al-Masari rahimahullahu ta'ala bagi salah seorang muridnya, jikalau engkau bersedia untuk berkorban dengan segala jiwa ragamu, maka teruskanlah perjalananmu. Jikalau tidak, maka tidak perlu engkau mengikuti lorong-lorong ahli sopi. Tahu ahli sopi? Ahli tasawuf. Seperti Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, seperti Abu Hasan Al-Basri. Abu Hasan Al-Basri ini anak orang kaya, saudagar kaya. Bila ditinggalkan harta, separuh, bukan separuh, 3 suku daripada harta diagihkan kepada fakir miskin, untuk bina masjid, untuk bina macam-macam lah. Dia hanya ambil sedikit untuk kehidupan dia. Dan dia hanya memakai baju yang boleh pakai untuk solat, menutup aurat. Tampalnya baju sana, ditampalnya sini, ya Allah. Hasan Al-Basri. Sehingga kan Hasan Al-Basri itu digelar oleh Allah Ta'ala Waliullah, homeboy. Setiap masa berpuasa, beramal malam-malam. Itu bukan sahabat. Itu bukan sahabat. Kalau sahabat Abu Bakar Siddiq, itu zaman Rasulullah. Ini Rasulullah dah tak ada. Ni Hasan Al-Basri.
kerana dia membaca hikayat-hikayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan kehidupan sirah Rasulullah. Itulah jadi kita. Kamu ni tak mustahil satu masa kalau kamu belajar ilmu sufi, kamu belajar dalam kitab-kitab Imam Ghazali, kamu akan menjadi orang yang alim. Tu. Kadang-kadang orang tak ada ilmu. Ya? Orang kadang-kadang dia tak ada ilmu, dia tak mau belajar. Ini juga ada. Pergi ke masjid, dia berjemaah rajin, alhamdulillah. Tapi ada ilmu-ilmu di masjid tu, kuliah-kuliah dia tak mau dengar. Ini rugi dia orang. Bila datang masjid, dia kena kuliah. Hanya satu je ketika. Bila azan dilaungkan. Dah. Azan mula Rasulullah berpindah ke Madinah, azan apa mula-mula? Tak tahu. Azan apa? Rasulullah pindah ke Madinah setelah dibinanya kat Masjid Quba. Masjid Quba tu dikelilingi dengan apa? Dengan iaitu apa? Kelapa sawit. Ni, kurma. Daun-daun kurma tepinya semua tu. Dia mana atap tak ada. Atapnya langit. Atapnya langit. Cuba bayangkan. Masjid Quba dulu. Ini siapa pergi Mekah, Madinah, pergi tengok Masjid Quba, sekarang air condition semua ada. Dulu pakai ni. Pelepah-pelepah kurma, pokok zaitun, macam-macam lah. Jadikan tembok untuk menghadap, jadikan sebagai masjid. Dia punya atapnya adalah langit. Allahu Rabbi. Cuba bayangkan, panas ke tak panas? Panas. Kita hari ni pergi Masjid Quba, Masjid Nabawi, Allah, dengan air conditionnya, dengan kesejukan, bukan kepanasan. Air conditionnya 24 jam airconnya, tak pernah mati. Tu bayangkan. Tapi Rasulullah itu ada kelebihan mukjizat. Ya, Rasulullah pergi mana, awan mengikuti kepala dia. Awan tu kan ikut Rasulullah. Itulah sebab ya, ketika kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh bapa saudaranya. Siapa nama bapa saudara Rasulullah? Abi Talib. Sampailah ke dekat dengan kapal nak berlayar ke negara Syam, datanglah ahli kitab. Ahli kitab ni orang yang membaca kitab Taurat, Injil, Zabur. Ahli kitab dinamakan. Walau kana ahlul kitab bila kana khairan lahum kan. Jadi dia berjumpa dengan Abi Talib. Wahai saudaraku Abi Talib, tolonglah kamu bawa anak kecil ini balik. Jangan dibawa untuk kamu berniaga. Sebab anak kecil ini bahaya dalam perjalanannya. Dia tahu anak kecil ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan dalam kitab Injil. Ya, usmuhu Ahmad. Dan kitab Injil. Kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia orang ahli kitab, dia baca lah. Ya, bentuk-bentuk akan orang jadi Nabi yang dipilih oleh Allah, dia dah tahulah ahli kitab. Ya, Mal'un, Yahudi apa tu tak tahu, dia kafir. Ya, macam kamu di antara kamu ni. Ustaz boleh nampak satu masa orang boleh jadi pemimpin. Boleh nampak. Dia punya tokoh lain. Kedudukan dia lain. Tahu kalau jadi something banyak di sini. Jadi something. Tapi kalau bertaubat betul-betul, insya-Allah kamu boleh jadi pemimpin. Tak kira lah. Pemimpin masyarakat. Ya tak? Betul? Ya, macam cerita malam tadi kan. Ustaz cerita dalam kuliah Ustaz. Dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi memang betul. Memang betul. Di kalangan orang yang jadi imam, yang jadi Bilal, orang lama-lama di masjid. Kamu pergilah masjid. Ramainya adalah kalangan daripada apa? Daripada lepasan tentera. Betul tak? Lepasan tentera. Lepasan polis. Tak? Sebab apa? Lepasan tentera ni orangnya patuh, taat.
Ni ustaz cakap lah betul. Ya, ustaz kuliah di mana pun banyakkan yang jadi imamnya bekas askar. Lepas tentera. Dia masa dia jadi imam, dia jadi askar dulu, apa dia cakap? Sama yang cakap kita. Saya jadi ustaz, saya masa saya jadi askar dulu, saya dilantik biro agama. Wah, di biro agama dalam tentera lah. Dilantik. Tapi dia bukan bidang agama. Tapi saya rapat dengan ustaz yang bagi ceramah. Saya rapat dengan imamnya. Imam dah 2 masa tu. Bila dia rapat, dia belajar lah. Belajar. Dia pencen. Bila dia pencen, apa dah dia buat? Dah pencen. Pencen umur ketika itu 50, 58, 55. Muda lagi. 55 main bola lagi, oi. Tua. Kalau dia berkhidmat dengan tentera 21 tahun, dia dapat pencen. Ada yang berkhidmat 18 tahun tak dapat pencen, dia dapat imbalan. Baksis namanya. Tapi dia ada ilmu, dia belajar dengan ustaz dia, belajar dengan ini, belajar kuliah. Lama-lama dia boleh mohon jadi imam, ambil taudiyah, jadi imam. Ada elon. Kalau dia masih lagi muda, umur dia muda, dia dah pencen 40 lebih. Ada kawan ustaz umur 48 dah pencen, mohon pencen. Dia dah tugas dah 22 tahun dia pencen. Pencen dia memang bidang boleh buat agama Fatihah bagus. Dia jadi imam 1 pula tu lagi. Kerja lagi. Jadi 2 kali dia dapat keuntungan. Pencen tu 2 kali. Pencen yang kedua lah diterima ke yang pertama, wallah alam. Ni untung. Kamu ni tak kisah. Ya. Kalau jadi tentera dulu susah. Ya. Dia tak faham ni. Dia baru. Dia tak faham. Jangan ditegur, nanti hilang lah dia ni. Macam yang satu dulu ditegur hilang. Dia tak tahan. Jauhi. Baik. Ya, kalau ahli sufi. Nasihat yang ke-23. Di stop situ dah. Nasihat ke-23.